Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak, edisi 13 Januari. Seramai 44 penduduk membabitkan 5 keluarga di Kampung Seduan Jaya Jeriah dipindahkan ke Pusat Penempatan Sementara PPS di Dewan Kampung Jeriah Sibu setakat pukul 5.15 petang semalam. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai, banjir di kampung terbabit ialah berpunca daripada sistem perparitan yang kurang baik selain hujan lebat yang berterusan sejak kemarin. Dr. Anwar menjelaskan keputusan memindahkan penduduk berkenaan ke PPS Dewan Kampung Jeriah ialah sebagai langkah keselamatan kepada penduduk memandangkan hujan turun tanpa henti selain bimbang paras air akan semakin meningkat. Disebabkan ada yang mempunyai baby anak kecil. Jadi disahkan pindah dan juga ada yang orang tua. Kita tahu takut ada yang jatuh sakit yang malam ini susah untuk pihak keselamatan atau pihak bomba untuk memindahkan mereka jika ada berlakunya masalah kesihatan pada sebelah malam. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Nangka ditemui media selepas membantu menyelaraskan bantuan kepada semua mangsa banjir di Kampung Seduan Jaya Jeriah. Selain itu, tambahnya arahan memindahkan mereka ke PPS juga kerana beliau tidak mahu berlaku kes kecemasan dan situasi ini telah dialami sendiri oleh salah seorang penduduk yang masih tinggal di rumah namun tiba-tiba mengadu sakit dada dan mengalami sesak nafas. Anggota bomba yang membantu memindahkan penduduk terlibat banjir telah bergegas ke rumah mangsa dan seterusnya beliau dikejarkan ke Hospital Sibu bagi mendapatkan rawatan kecemasan. Sementara itu, 6 keluarga di Kampung Hulu Spau di bahagian Betong berdepan risiko bahaya dan rumah runtuh akibat hakisan tanah. Hakisan tanah di kawasan tebing Sungai Paku itu berlaku malam Selasa dipercayai akibat hujan lebat dan air pasang. Balai Bomba dan Penyelamat Betong memaklumkan pihaknya mendapati jarak antara hakisan tanah tersebut dengan salah sebuah rumah penduduk yang terjejas adalah kira-kira 3 meter. Bomba menasihatkan penghuni yang terlibat untuk sentiasa berjaga-jaga kerana dibimbangi boleh berlaku pergerakan tanah. Mereka turut dinasihati untuk menutup kawasan tebingan itu dengan kanvas sebagai tindakan awal sementara masalah berkenaan dirujuk kepada pihak berwajib. Kerajaan Sarawak memperuntukkan sebanyak 50 juta ringgit setiap tahun kepada unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR di negeri ini. Menteri Muda Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting berkata ini menjadikan Sarawak berbeza dengan negeri-negeri lain meskipun mempunyai berbilang kaum dan agama namun semangat perpaduan dalam kalangan penduduknya amat kukuh. Datuk Sebastian memaklumkan nilai yang murni harus dipelihara dan dipertahankan untuk tatapan generasi akan datang. Beliau berkata demikian selepas mendengar taklimat dan meninjau projek naik taraf Gurdwara Sikh Temple di Miri. Projek naik taraf tersebut antara lain melibatkan pembinaan Dewan Makan dan dapur yang bernilai 2.3 juta ringgit. Sejak 2017 hingga tahun lepas, UNIFOR telah memperuntukkan RM660,000 untuk membantu menaik taraf kuil berkenaan di Miri. Sementara itu, pengarah projek naik taraf iaitu Gurveer Singh Sandhu memberitahu tempat ibadat ini telah dibangunkan hampir 50 tahun yang lepas dan banyak bahagian yang perlu dinaik taraf termasuk menjadikannya seperti kuil yang sebenar memandangkan pada masa ini reka bentuknya adalah seperti bangunan komersial. To upgrade the building is right. Just to upgrade the facade of the building to make it look more like a temple. I guess in those days they did not have much funding, so it looks a bit like a warehouse. But that's what we hope to do and make it look more like a temple. Beliau turut berharap agar kerajaan dapat membantu mereka untuk tujuan berkenaan. Setakat ini, projek naik taraf itu telah siap 75% dan ia dijangka akan diserahkan kepada komuniti pada April depan. Turut hadir ialah pengarah UNIFOR iaitu Richard Lon bagi meninjau perkembangan projek terbabit.
Jalinan kerjasama dan semangat kekeluargaan di antara Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dengan parti-parti komponen dalam gabungan Parti Sarawak GPS adalah penting bagi menjamin kesejahteraan rakyat di negeri ini. Berucap semasa merasmikan majlis sambutan ulang tahun parti itu bagi cawangan setakan 2021 di Kuching malam tadi, Setiausaha Agung SUPP Datuk Sebastian Ting memberitahu kemenangan GPS pada Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 membuktikan sokongan padu rakyat terhadap kerajaan negeri di bawah kepimpinan Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Datuk Sebastian yang juga Menteri Muda Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan memberitahu mandat rakyat itu perlu disahut dan diterjemah dengan komitmen yang tinggi daripada semua parti komponen GPS untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Justru beliau berharap agar semua ahli parti SUPP khususnya cawangan setakan supaya terus komited dalam menyokong perjuangan GPS ke arah menjamin masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Turut hadir ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Loh Keciang, Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap dan Pengerusi SUPP Cawangan Setakan, Dato' Sim Kiang Chiok. Business community to continue to assist SME and micro enterprises. Selepas saya berunding dengan rakan-rakan saya dalam kabinet, saya telah membuat keputusan untuk membantu mereka melalui dua cara. Special one-off financial assistance of 10,000 for small and medium enterprises in Sarawak, registered with SOCSO, a special one-off financial assistance of 3,000 ringgit for micro enterprises, including the family-based small business in Sarawak, registered with SOCSO as 31st March 2021. Dalam tempoh pandemik tu memang amat sukar untuk olah bisnes. Syukur alhamdulillah, terima kasih kerajaan Sarawak, BKSS banyak membantu dari segi bayaran gaji, supplier untuk melunaskan banyak hutang. Kami lebih yakin kerajaan Sarawak nang kaca. Bertemu kembali, rakyat Malaysia yang tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dalam tempoh 14 hari tidak perlu mengisi borang enter Sarawak. Bagaimanapun, borang pengisytiharan kesihatan masih wajib diisi berkuat kuasa esok sekiranya mahu memasuki negeri ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN menerusi kenyataan media hariannya memaklumkan mengenai tata cara kemasukan ke Sarawak itu semalam. Kenyataan JPBN tersebut turut menyatakan bagi bukan warga negara Malaysia yang telah berada di Malaysia lebih daripada 14 hari tidak perlu mengisi borang enter Sarawak namun wajib mengisi borang pengisytiharan kesihatan sebelum memasuki Sarawak. Ini termasuk syarat-syarat lain seperti lengkap vaksinasi COVID-19 dan setiap individu akan diperiksa semasa berada di lapangan terbang. Sementara itu, JPBN semalam melaporkan terdapat 15 kes COVID-19 yang melibatkan kategori 2 iaitu gejala ringan dan 8 kes lagi kategori 1 iaitu tiada gejala. Ini menjadikan 23 kes di bawah kategori klinikal 1 dan 2 dilaporkan di Sarawak. Kes baru berkenaan dicatatkan di daerah Samarahan dan Betong iaitu masing-masing 6 kes sementara di Kuching dan Limbang masing-masing 4 kes. Manakala daerah Miri, Sibu dan Mukah masing-masing merekodkan 1 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes di seluruh negeri mencapai 252,550 kes COVID-19. Sementara itu, penduduk di Bandaraya Kuching dialu-alukan untuk menyertai kempen beli balik barangan kitar semula anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Menurut infografik DBKU di laman Facebooknya, kempen tersebut bakal diadakan di Dewan Kampung Tanjung pada Sabtu ini. Program berkenaan akan bermula seawal pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Orang ramai digalakkan untuk membawa barangan kitar semula untuk dijual secara tunai.
Baik, sekian berita Pagi Sarawak edisi 13 Januari. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP. Jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tengkujuh. Yang sahih di Berita RTM. Saya Debbie Amanda Padan. Salam hormat dan jumpa lagi.